Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ini kita sambung sambungan mat 4. Sebelum ni saya dah terangkan tentang apa dia percukaian, tujuan percukaian dan jenis-jenis percukaian, dan kita pun dah masuk sedikit pengiraan tentang cukai pendapatan. Okay, kita ulang sikit Okey, kita ulang sedikit, imbas kembali macam mana cara untuk mengira cukai pendapatan. Okey, untuk kira cukai pendapatan, kita mesti pendapatan yang bercukai formulanya adalah jumlah pendapatan tahunan tolak dengan pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai. Okey, dalam soalan biasanya dia akan cakap apa pelepasan, dia dah bayar keluarkan duit untuk apa. Okey, pengecualian cukai tu kalau ada tak ada derma atau bagi sumbangan. Okey. Jumlah pendapatan tu akan campur termasuk dengan allowance. Okey, tapi tidak termasuk dengan allowance yang bahagian bawah. Okey, itu allowance perjalanan, allowance keadaan tu tak termasuk. Tapi allowance tambahan selain pada allowance di bawah ni, dia akan kira upah, gaji, bonus, dividen. Suara saya jelas tak? Kuat ke, perlahan ke, terlalu kuat ke? Okey, saya cikgu. Okey je Okey. Kita sambung balik semula. Saya sebelum tu selalu pun nak tanya, semua sihat ke? Tak apa, ambil masa awak sikit malam ni. Sihat cikgu. Okey, alhamdulillah. Alright, okey, kita sambung semula. Okey, kita ulang balik, okey, kita tengok semula macam mana nak mengira cukai pendapatan. Okey, untuk dapatkan pendapatan bercukai, formulanya jumlah pendapatan tahunan, okey, tolak dengan pengecualian cukai, tolak pelepasan cukai. Okey, bila kita nak kira, bila kita dah dapat pendapatan bercukai, kita perlu kira kadar cukai yang perlu dibayar berdasarkan kepada kadar cukai pendapatan, jadual cukai, banjaran pendapatan bercukai ni. Okey. Dan kena ingat juga kalau pembayar cukai tadi, okey, dia ada rebate. Okey, rebate ni ada dua kategori. Kategori yang pertama, kalau pendapatan dia tidak melebihi 35,000. Bila awak kira cukai pendapatan tu, jumlah pendapatan tolak pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai, dia kurang di 35. Contohlah, katakanlah di mana jumlah cukai pendapatan bercukai tu 30,000 sahaja. Okey, jadi dia layak mendapat rebate sebanyak 400. So dia akan tolak 400. Rebate ni mesti tolak di akhir. Okey, lepas kita dapat cukai berapa cukai yang dia perlu bayar, kita tolak. Okey. Kalau dia ada bayar zakat, biasanya ini untuk warga negara beragama Islam. Okey, dia bayar zakat, so dia boleh tolak, layak untuk dapat rebate tadi. So ada dua kategori, kita tengok bergantung kepada soalan. Okey. Dan satu lagi, okey, berkenaan dengan PCB. Okey, PCB pun cikgu dah terangkan, potongan cukai bulanan. Okey, potongan cukai bulanan ni potongan yang kita potong melalui slip gaji. Okey, dia bila dapat gaji tu dia siap-siap dah tolak. Okey, nilai ini dikeluarkan oleh LHDN. LHDN yang kira. Okey, berdasarkan kaedah pengiraan berkomputer. Jadi kita tengok kalau potongan cukai bulanan kita lebih besar daripada nilai cukai yang perlu dibayar. Okey, yang bahagian bawah yang bawah. Ni yang bawah ni bermakna kita dah bayar terlebih. Maknanya potongan bulanan untuk cukai tu dah lebih. Jadi kita akan terima semula duit yang lebih tadi. Okey, tapi kalau cukai yang perlu dibayar nilai dia lebih besar daripada potongan yang kita potong setiap bulan. Okey, maksudnya bila kita tolak tu tak cukup. Ada lagi baki hutang dengan LHDN, so kita kena bayar kepada LHDN berapa amount yang tak cukup tu. Kita kena pastikan nilai cukai yang perlu dibayar tu dia bayar semua sekali. Walaupun 5% tu, 5% pun kena bayar.
Okey. So kita sambung. Semalam contoh cikgu dah tunjuk. Okey, sambung kat sini. Okey, dalam cukai pendapatan kita ada taksiran cukai bersama dan juga taksiran cukai secara berasingan. Okey, kita tengok satu-satu. Yang pertama, taksiran cukai bersama. Taksiran yang dikeluarkan oleh suami atau isteri, pendapatan isteri atau suami akan dijumlahkan bersama semasa membuat taksiran. Okey, ini bagi pasangan yang dah berkahwin lah. Okey, taksiran yang kedua adalah taksiran cukai berasingan. Maksud dia suami dan isteri masing-masing membuat taksiran secara berasingan. Kalau bersama tu dia akan gabung. Bila dia gabung, nilai untuk pengecualian cukai dengan pelepasan cukai tu dia akan kira satu je seperti seorang individu. Tapi kalau berasingan, suami akan buat taksiran yang untuk dia, isteri akan buat taksiran untuk isteri. Okey, so untuk membuat taksiran secara bersama, dia ada syarat dia. Syarat yang pertama, suami dan isteri mesti tinggal bersama. Yang kedua, mempunyai jumlah pendapatan diagregatkan dengan jumlah pendapatan suami atau isteri. Suami atau isteri mestilah warga negara Malaysia jika tidak bermaftatin. Dan yang keempat, syarat dia hanya boleh dibuat dengan seorang isteri sahaja. Okey, jadi soalan saya, yang manakah taksiran yang lebih menguntungkan, sama ada taksiran cukai bersama atau taksiran cukai secara berasingan? Okey, kalau untuk kita tengok yang mana lebih menguntungkan, yang menguntungkan sebenarnya adalah taksiran cukai secara berasingan. Okey, kenapa secara berasingan? Yang pertama, kelebihan dia, setiap individu layak mendapat pengecualian, pelepasan atau rebate berdasarkan had maksimum tuntutan yang ditetapkan. Yang kedua, jumlah pendapatan bercukai berada pada banjaran pendapatan bercukai yang lebih rendah. Bermakna kadar cukai yang perlu dibayar tu akan jadi rendah lah. Okey. Kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh 5. Contoh ni ada dalam buku teks kamu, muka surat 109. Okey, soalan dia, pada tahun 2020, Encik Rajan dan isterinya mendapat gaji tahunan sebanyak RM53,000 dan RM57,000. Mereka masing-masing telah mendermakan 500 kepada badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan pada tahun tersebut. Berikut ialah pelepasan yang hendak dituntut oleh Encik Rajan dan isterinya. Okey, dia dah jantakan dah individu tu berapa gaji hidup, okey, insurans hayat, insurans perubatan. Dalam kurungan tu dah dinyatakan dah had dia berapa. Okey, so soalan yang pertama, hitung jumlah cukai pendapatan bagi Encik Rajan dan isterinya dengan menggunakan cara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Soalan yang kedua, antara taksiran cukai bersama dan taksiran berasingan, yang manakah lebih sesuai digunakan oleh Encik Rajan dan isterinya? So, jelaskan jawapan anda. Okey, so untuk selesaikan soalan ni, cikgu akan buat secara bersebelahan. So, kita akan buat kiri tu cukai bersama, kita gabung, yang sebelah kanan tu cukai seorang-seorang. Suami berapa, isteri berapa. So yang pertama sekali, okey, kita akan tengok berapa jumlah pendapatan. Kalau untuk cukai bersama, suami dan isteri, kita akan tambah. Kita akan tambah RM53,000 tambah RM57,000. Jadi jumlah pendapatan untuk cukai bersama akan jadi RM111,000. Tapi untuk cukai berasingan, suami akan kira pendapatan suami sahaja. RM53,000. Kalau isteri, RM57,000. Okey, kita akan tolak dengan, dia ada kat sini pengecualian cukai. Dia ada derma tadi, masing-masing RM500. Jadi kalau untuk taksiran cukai bersama tu, dia akan gabung kat situ. So dia akan tolak RM1,000 lah sebab suami dengan isteri tu tambah jadi RM1,000. Okey, tapi untuk yang tadi tu RM500, tolak RM500 sahaja seorang-seorang. Okey, dia ada bagi pelepasan cukai dalam jadual tadi tu. Okey, individu. Okey, individu RM9,000.
Tapi tadi dia cakap awal dah, kalau cukai bersama akan dikira seorang. Jadi dia tak akan jadi 9,000 tu darab 2. Okay, dia akan tetap jadi 9,000 saja untuk cukai bersama. Okay, dekat sini. Okay, tapi kalau taksiran cukai berasingan untuk suami layak untuk 9,000. Isteri pun sendiri layak untuk 9,000 tu untuk dia. Jadi okay, tengok gaya hidup. Okay, gaya hidup katakanlah dia beli laptop 2,700 nilai laptop tu. Okay, laptop, pembelian laptop berada di bawah gaya hidup. Okay, maksimum dia adalah 2,500, 2,500. Jadi walaupun dia bayar, dia dah beli laptop tu 2,700, yang layak ditolak hanyalah 2,500 saja. Maksimum dia sahaja. Okay. Yang ketiga tu insurans hayat 7,000. So kalau ikut sebenar ni kan maksud yang sebenar ni maknanya kalau kita tambah 2 ni akan jadi 11,830. Tapi sebab hak dia hanya 7,000. Jadi dia akan tolak 7,000 je untuk cukai bersama. Tapi kalau untuk taksiran cukai berasingan tu dua-dua layak. Sebab masih kurang daripada nilai 7,000. Okey, insurans perubatan pula 3,000 had dia. Okey, nilai dia kalau untuk yang ini 5,220 tapi layak had dia hanya 3,000. Tapi untuk individu, untuk berasingan dia layak. Okey, sebanyak mana yang dikeluarkan duit dia untuk insurans perubatan. Okey, so kita dah tolak tadi semua. Okey, ini adalah pendapatan bercukai. Okey, kalau bersama 87,500. Taksiran untuk suami sahaja 32,520. Isteri sahaja 36,000. Okey. Kemudian kita akan tengok daripada jadual. Okey, kita akan tengok 87,500 tu berada dalam jadual had yang mana. Okey, jadi kat situ kita cukai dasar tu 70,000 pertama adalah nilai dia 4,600. Jadi untuk baki kita tolak daripada 70,000. Darab dengan 21%. Ini dalam jadual jadual pink tu. Awak boleh tengok dalam buku teks tu. Buku teks dekat muka surat 105. Okay, kalau ada buku teks dengan awak sekarang ni tengok dekat 105. Okey, tengok taksiran suami. Taksiran suami tadi nilai dia 32,520. Jadi kita akan tengok dekat jadual di antara 20,001 hingga 35,000. Jadi 20,000 pertama nilai dia 150. Jadi untuk yang kedua baki dia kita tolak daripada 20,000. So darab dengan 3%. Okay, dapat nilai di bawah tu 375.60 sen. Okay, sama juga dengan untuk isteri. Kita tengok daripada dia punya nilai pendapatan bercukai. Jadi kita dah dapat ni, kita tambah. Okey, sebelum nak tambah bawah tu, okay, dia kata dekat sini rebate. Kenapa rebate dia kosong? Okay, ingat tadi rebate ada dua kategori. Kategori yang pertama dia kata kalau pendapatan dia kurang daripada 35,000. Sekarang ni yang ini pendapatan dia bercukai tu 87,000. So dia tak layak dapat 400. Okey, dia tak layak. So kosong lah rebate cukai dia. Dan dia adalah Encik Rajen. So dia tak akanlah bayar zakat kan. So tak ada dekat situ. Dia tak ada pengecualian, tak ada rebate cukai dekat situ. Okey. Untuk suami pula, suami tadi 35,000. Dia kurang daripada 32,000, kurang daripada 35,000. So dia layak. Sebab tu dia tolak dengan 400. Okey. Untuk isteri, nilai dia punya pendapatan bercukai 36,430 lebih. Walaupun lebih sedikit, so dia tak layak juga untuk dapat 400 rebate. Okey, jelas kat sini. Okey, jadi untuk dapat cukai, pendapatan yang perlu dibayar, okey, awak tengok yang warna biru tu, kita akan tambah. Okey, tambah 2 biru di atas tolak dengan rebate. So, jadi kita dapat kat sini untuk taksiran yang bercukai bersama 8,275. Okey, tengok kepada suami sahaja. Okey, kalau ikutkan cukai yang suami, ke warna merah tak nampak. Okey, RM125.60. Kalau isteri sahaja RM714.40. Okey, kalau kita tambah kedua-dua ni, sebenarnya nilai yang perlu dibayar hanyalah 840. Nampak tak besarnya beza kalau kita pilih secara
cukai bersama. Maksudnya kat sini lebih baik kita pilih taksiran cukai secara berasingan, lebih menguntungkan. Jadi tak adalah kita bayar cukai tu terlalu banyak lah sebab jauh jurang dia. Okey, boleh nampak kenapa cukai berasingan tu kita pilih? Okey, nampak dari sini nilai dia. Okey, so ni dah dapat jawapan yang pertama. Soalan yang kedua tadi. Apa soalan kedua tadi? Soalan kedua dia tanya antara cukai bersama, cukai berasingan yang mana lebih sesuai. So kita akan pilih apa? Cukai secara berasingan lah. Okey, kenapa berasingan? Okey, iaitu nilai dia kerana cukai pendapatan yang perlu dibayar jauh lebih rendah iaitu RM840 berbanding dengan RM8,275 melalui taksiran cukai bersama. Okey, ada soalan tak nak tanya? Faham tak? Okey, boleh? Jelas? Tak nampak perbezaan dia? Nampak. Okey, kalau tak kalau jelas kita sambung. Okey. So kita sambung kepada bahagian seterusnya iaitu mengira cukai jalan. Okey, dan untuk mengira cukai jalan, dia ada beberapa faktor yang mempengaruhi kadar cukai jalan. Yang pertama, capacity engine. Capacity engine tu, kita tengok berapa cc engine dia. 151 ke, 200 ke, 150 ke. Kalau kereta 1000 kan, 1000 ke atas, 1000 cc ke, tengok cc dia tu, capacity engine. Yang kedua, jenis kenderaan. Jenis kenderaan. Yang ketiga, jenis pemilikan. Yang keempat adalah lokasi. Lokasi Semenanjung kadar lain, Sabah dan Sarawak kadar dia lain. Okey, so tengok ada dua contoh di sini. Ini adalah contoh di Semenanjung Malaysia. Okey, contoh jadual kadar cukai jalan. Yang pertama yang atas tu adalah kadar cukai jalan motosikal. Okey, kalau tengok kadar cukai motosikal, dia hanya ada kadar asas sahaja. Okey, kalau motor tadi cc dia bawah daripada 150 dan ke bawah. Bawah 150, so tak ada cukai jalan kat situ. Percuma. Okey, tapi kalau 151 dan ke atas baru ada nilai cukai jalan. Okey. Kadar progresif tak ada. Maksudnya kadar yang kita kena tambah-tambah tu tak ada untuk cukai jalan motor. Okey, tengok cukai jalan kereta persendirian. Okey. 1000 sehingga 1600 hanya ada kadar asas. Maksudnya tetaplah nilai dia tu. Kalau dia dalam kategori macam contohlah kereta saya Vios. Okay, 1500 cc. Jadi kadar asas saya untuk cukai jalan saya adalah RM90. So dia tak ada kadar progresif. Kalau kereta yang lebih daripada 1600 cc, dia ada 200 ni kena tambah. Okay, yang ni kena tambah 40 sen untuk setiap cc yang lebih daripada 1600. Maknanya kalau 1700, berapa baki tu kena darab dengan 40 sen. Tambah dengan 200 yang asas tu. Okey? Okey. Okey, kita tengok contoh 6. Okey, contoh 6 dia dah bagi jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan motosikal di Sabah dan Sarawak. Tadi kat depan saya tak tunjuk pun yang Sabah Sarawak. Okey, so ini ada contoh. Saya rasa kalau dalam soalan SPM, dia nak tanya tentang yang berkaitan dengan jadual ni, so awak kira, dia akan bagi awak jadual macam ni saya rasa. So jangan risaulah, tak perlulah sampai nak kena hafal. Okey, jadual ni dia mesti akan bagi. Okay, Encik Chong memiliki sebuah motosikal kegunaan persendirian di Sarawak dengan kapasiti enjin 260cc. Hitung cukai jalan untuk motosikalnya. Okey. Cara dia adalah kita tengok 260cc ni dia jatuh dalam had yang mana? Had yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga? 260cc. Jatuh dekat mana? Ketiga, cikgu. Tiga. Okey, yang ketiga. Jadi berapa harga dia? Cukai jalan dia? RM30. Yes, RM30. So tu je jawapan dia. Senang je kan? Okey, kita tengok soalan nombor 7.
Jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan kereta persendirian di Semenanjung Malaysia. Okay, dia bagi jadual. Alan memiliki 2 buah kereta. Kegunaan persendirian di Melaka dengan kapasiti enjin masing-masing ialah 859cc dan 1997cc. Hitung cukai jalan untuk kedua-dua keretanya. Okey, so kita kira kereta yang pertama. Kereta pertama 859cc. Jadi dia akan berada dekat jadual tu. Dia akan berada di yang pertama lah kan. 1000cc dan ke bawah. So kadar dia adalah RM20 untuk kereta pertama. So kereta yang kedua 1997cc. Dia berada kat mana? Dalam jadual tu yang bawah sekali kan? 1800 hingga 2000cc tu. Okay. So untuk nilai ni kita ada kadar progresif. So kalau ada kadar progresif tu kita kena tambah. So dia kata progresif tu tambah 5% setiap sisi melebihi 1800. Okey, jadi cara dia adalah 280 kita akan tambah. Okey, berapa sisi baki? Dia kata melebihi 1800. So kita kena tolak dengan 1800. Sisi tadi ni 1997 tolak dengan 1800. Baru darab dengan 5%. Okey. Jadi kita akan dapat nilai dia. Yang kita tolak tu baki dia adalah 197. So darab dengan 5%. Jangan tambah. 280 tu bukan tambah dengan 197. 197 tu kena kira dulu dekat belakang. Darab dengan 5%. Dapat RM98 5%. Baru tambah dengan 280. So nilai dia adalah RM378 5%. Okey, boleh faham kat situ? Kalau kata, Boleh. okey, kalau dia kadar dekat sini, Saud kena tengok dia melebihi berapa. Berapa yang kita nak tolak dekat sini ni, kita akan tengok nilai di belakang ni. Okey, jelas Okey, dah habis cukai jalan, kita tengok macam mana nak kira cukai pintu pula. Okey, untuk kira cukai pintu, kadar cukai pintu ditetapkan oleh PBT. Okey, dia yang pertama lokasi. Dekat mana lokasi? Yang kedua jenis hartanah. Jenis apa? So untuk nilai tahunan, okey, nilai tahunan adalah sama dengan anggaran sewa bulanan darab 12 bulan. Jadi nilai tahunan iaitu taksiran tahunan adalah anggaran kasar sewa tahunan yang munasabah dan dijangka diperoleh dalam setahun daripada pegangan tertentu jika disewakan. So macam mana kita nak kira jumlah cukai pintu? Okay, jumlah cukai pintu sama dengan kadar cukai pintu darab nilai tahunan. Okay, kita tengok contoh. Okay, contoh 8, okay, muka surat 112 dalam buku teks. Soalan dia, Mariani memiliki sebuah rumah kediaman di Subang Jaya. Dia menerima bil cukai pintu daripada Majlis Perbandaran Subang Jaya. Dia beri bahawa nilai tahunan ialah RM6,580 dan kadar cukai pintu ialah 5%. Hitung cukai pintu yang perlu dibayar oleh Mariani untuk setiap setengah tahun. Setiap setengah tahun tu maknanya 6 bulan sekali bayar berapa? So 6 bulan yang satu lagi tu bayar berapa? Okay, setiap setengah tahun. Jadi tadi formula dia cukai pintu sama dengan kadar cukai pintu darab nilai tahunan. So tadi nilai kadar dia 5% darab dengan nilai tahunan RM6,580. So kita akan dapat nilai dia RM329 setahun. Tapi kita nak setiap setengah tahun. So kita kena buat apa kalau nak setengah tahun? Bahagi berapa? Kalau setengah tahun nak bagi berapa? Bagi 2. Okey, bagi 2 bukan bagi 6, bagi 2. Sebab kita nak setengah tahun. So 329 tu bahagi 2 sama dengan RM164 5% setiap setengah tahun. Okey, bukan bagi 6 tau, bagi 2. Okey, tadi cukai pintu. Sekarang kita tengok macam mana nak mengira cukai tanah. So kadar cukai tanah ditetapkan oleh kerajaan negeri
berdasarkan tiga faktor. Yang pertama lokasi, yang kedua saiz, yang ketiga jenis tanah. So formula dia adalah jumlah cukai tanah sama dengan kadar cukai tanah setiap unit keluasan darab jumlah keluasan tanah. Okey, kita tengok contoh 9. Encik Hamid memiliki sebuah rumah berkeluasan 130 meter persegi. Dia beri bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan ialah 43 sen setiap meter persegi. Hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Hamid setiap tahun. So, macam mana kita nak kira? Kita tengok formula tadi. Jumlah cukai pintu sama dengan kadar cukai tanah setiap unit keluasan darab jumlah keluasan tanah. So berapa kadar tadi? Setiap unit tu 43 sen. So 43 sen darab dengan berapa kita punya jumlah keluasan? 130. Jadi 43 sen darab dengan 130. So nilai dia awak akan dapat RM55.90 setahun. Sebab dia nak setiap tahun. Kalau macam tadi seorang tadi dia nak setiap setengah tahun, awak baru bagi dengan 2. Okey. So yang ini adalah yang terakhir. Bukan yang terakhir. Okey, terakhir macam mana nak mengira cukai jualan dan juga cukai perkhidmatan. Okey, cukai jualan. Okey, kadar cukai jualan dia ada dia berbeza-beza bergantung kepada jenis barangan. Ada cukai jualan tu 5%, ada 10%. Okey, bergantung kepada jenis barangan. Kadar cukai perkhidmatan adalah 6%. Okay, yang berubah-ubah adalah cukai jualan. Perkhidmatan 6%, SST tu. Okey, saya tengok contoh 10. Sofia menyewa sebuah bilik di Hotel Selesa dengan harga RM240 semalam. Sofia menginap di hotel itu untuk 2 malam. Dia beri bahawa hotel itu mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Hitung cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Sofia. So macam mana kita nak kira? RM240 tu darab dengan 2 malam, darab dengan 6%. Betul. 240 darab 2 darab 6%. So dapatlah nilai dia adalah RM28.80. So dapatlah cukai perkhidmatan dia. Okey? Okey, selain daripada awak tahu cara untuk mengira setiap jenis cukai, okey, kita juga perlu tahu macam mana nak menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan cukai. Okey, kita ada, saya rasa ada dua contoh lagi kot. 11 dan 11, 12, 13. Ada 3 contoh lagi. Okey, so tengok contoh 11. Sabrina mempunyai pendapatan bercukai sebanyak RM30,633 pada tahun 2020. Dia telah membayar zakat berjumlah RM230 pada tahun tersebut. Soalan pertama, berapakah jumlah rebate cukai Sabrina? Yang kedua, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Sabrina. Okey, dia tanya tentang rebate. Rebate tadi ingat balik kita ada 2 jenis. Satu, kalau dia kurang daripada RM35,000 dapatlah RM400. Lepas tu yang kedua, kalau dia ada bayar zakat. Sekarang ni dia memenuhi tak syarat yang pertama? Pendapatan bercukai dia kurang atau lebih daripada RM35,000? Kurang. Kurang. So dia layak tak dapat RM400? Layak. Okey, dia layak. Lepas tu dia ada bayar zakat tak? Ada? Ada. Jadi untuk dapat rebate cukai, kita akan tambah. So tambah 400 tambah dengan 230, jadi jumlah dia adalah 630. Okey. 400 ni dia memang tak nyatakan dalam soalan. Tak ada pun disebut kat situ. Tapi macam mana taruh 400? Kita tengok jumlah ni. Dia dah cakap dah jumlah pendapatan bercukai. RM30,000. Kurang daripada RM35,000. So memang dia akan dapat 400. Okay, kalau jawab 230 sahaja, salah.
Okey. Soalan yang kedua, kita nak kira cukai pendapatan yang perlu dibayar. So macam mana nak kira cukai pendapatan yang perlu dibayar? Kita akan ambil nilai tadi tu. Kan dia ada 30 ribu tadi kan? Pendapatan bercukai dia tu kita dah tahu dah. Kita tak perlu nak tolak lagi pendapatan sebab nilai 35,000 ni adalah nilai pendapatan bercukai. Dia dah kira dah kat situ. Jadi kita terus tengok pada jadual. So kita tengok pada jadual, dia akan jatuh pada 20,000 sehingga 35,000. Jadi dia akan ada cukai bagi 20,000 yang pertama adalah nilai dia 150. Yang ini awak tengok jadual lah, tengok jadual pink. Okay, jadi kalau kita nak tahu baki berapa, kita dah ambil tadi 20,000 kan. Jadi kita kena tolak 30,633 tolak dengan 20,000. Darab dengan 3%. 3% ni tengok pada jadual tengok pada jadual pink tu. Jadi dah akan dapat nilai dia RM318.99. Okey, dah dapat ke nilai? Belum lagi kan? Jadi kita kena tambah. Okey, cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah 150 tambah dengan 318 tolak dengan 630. Okey, kenapa tolak tadi? Sebab repeat. Rebate tadi kita kira 630. Jadi nilai dia akan dapat negatif. Kalau kira, awak akan dapat negatif RM161. Ringgit 1 sen. Okay, awak kena ingat rebate yang berlebihan tidak akan dibayar balik kepada pembayar cukai. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah RM0. Okey. Sebab dia bayar rebate banyak daripada cukai yang dia perlu bayar. Jadi bermakna dekat situ dia jadi negatif lah sebab duit dia keluar lebih daripada cukai pendapatan yang dia perlu bayar. Jadi dia tak perlu bayar apa-apa cukai lah sebab dah terlebih. Okay, dia berbeza dengan PCB. PCB tu sebab kita bayar terus kepada LHDN lebih. Jadi dia akan pulang balik. Tapi rebate adalah apa yang kita nak keluarkan. Contoh zakat. Zakat kan kita yang keluarkan duit banyak mana kita nak keluar. So kita tak akan dapat balik semula rebate yang dah kita bayar. Kita tak akan dapat balik. Okey, jadi jawapan dia bukan negatif. Jawapan dia adalah RM0 Malaysia. Maksudnya tak adalah. Dia tak perlu bayar cukai. Okey, jelas Okey, contoh 12. Jadual di bawah ialah perkara-perkara pengecualian dan pelepasan cukai Encik Hanafi. Okey, seperti jadual. Diberi bahawa pendapatan tahunan Encik Hanafi pada tahun 2020 ialah RM70,000 dan bayaran zakat adalah RM500. Soalan pertama, hitung pendapatan bercukai. Yang kedua, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar. Yang ketiga, bincangkan perbezaan antara pelepasan cukai dengan rebate cukai. Hello? Kenapa? Dengar? Okey, so macam mana nak kira? Kita tengok soalan yang pertama. Soalan pertama dia nak pendapatan bercukai. So kita nak tahu pendapatan bercukai. Tadi dia dah sebut dah. Pendapatan tahunan dia RM70,000. So jadi kita akan kira RM70,000 tolak dengan pengecualian cukai yang seperti dalam jadual tu. Okey. RM9,000 tambah RM600 tolak dengan RM500 tu. Semua kena tolak lah sebenarnya. Okey. Nilai dia adalah RM54,500. Okey, RM500 ni kategori pengecualian cukai. Pengecualian cukai tu adalah sebab dia bagi derma kan. So itu dikecualikan. Pelepasan cukai tu adalah yang ini iaitu individu dan juga insurans hayat dan K2SP tu yang dia bayar RM6,000. Sebenarnya kita tolak je semua. Sama je kalau kita tolak RM9,000, yang ini tolak RM6,000
pun sama akan dapat jawapan 54,500. So cikgu tulis macam ni sebab nak bezakan yang 500 tu untuk pengecualian cukai, nak tunjuk pada awak. Yang di belakang tu dalam kurungan adalah pelepasan cukai. Okey, so untuk soalan yang kedua, kita nak kira cukai pendapatan. Okey, sekarang kita dah tahu dah pendapatan bercukai dia berapa, kita tengok pada jadual. So kita tengok pada jadual, kita akan kira cukai bagi 50,000 yang pertama, nilai dia dalam jadual adalah 1,800. So kita nak tolak baki, cukai atas baki berikutnya, so 54,500 kita tolak dengan 5,000 yang pertama tu, darab dengan 14%. Okey, kadar ni tengok pada jadual jadual warna pink. So nilai dia akan dapat 630. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar 1,800 tambah dengan 630. Okey, ni 630, 1,800 tolak dengan 500. Okey, 500 ni mana tadi tu? Sebab dia kata dia bayar zakat. Okey, kita tolak. Jadi yang perlu dicukai pendapatan yang perlu dibayar hanyalah RM1,930 sahaja. Okey. Soalan yang ketiga, C, soalan dia, bincangkan perbezaan antara pelepasan cukai dengan rebate cukai. Okey, siapa boleh bagi jawapan? Pelepasan cukai tu dekat mana kita nak tolak dia? Kalau rebate tu dekat mana kita nak tolak dia? Rebate tu contohnya apa untuk dalam soalan ni? Rebate yang mana? Rebate ada dua kategori. Satu yang pendapatan kurang daripada RM35,000. Cik Hanafi ni layak ke dapat RM35,000 tu? Tak layak kan? Sebab dia dah lebih. Ni lebih RM35,000 kan? So dia memang tak adalah dapat 400 tu. So rebate yang kedua adalah? Apa rebate yang kedua? Zakat. Okay, zakat. Berapa zakat dibayar tadi? 500. Okay, zakat dibayar 500. Awak tengok dalam jalan kerja, zakat kita bayar dekat mana? Dekat sini. Ni zakat. Bermakna rebate cukai akan ditolak daripada apa? Daripada cukai pendapatan yang perlu dibayar. Cukai pendapatan yang perlu dibayar. Kita tolak dekat situ. Kita tak tolak daripada awal. Okey, tetapi kalau pelepasan cukai, pelepasan cukai yang ini. 500 yang ni, ini daripada jadual sebab yang ini dia bagi derma. Dia bagi derma kepada perpustakaan. Dia adalah kategori pengecualian cukai. Bermakna untuk pengecualian cukai, kita akan tolak daripada pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai dengan cukai pendapatan yang perlu dibayar dua perkara yang berbeza. Faham Pendapatan bercukai tu pendapatan yang layak dikenakan cukai. Tapi cukai yang perlu dibayar adalah dalam pendapatan bercukai tadi, berapa banyak kita kena bayar. Itu maksud dia tu, beza dia. So jawapan yang C tu, jawapan dia macam ni. Pelepasan cukai ditolak daripada pendapatan tahunan. Rebate cukai ditolak daripada cukai pendapatan yang dikenakan ataupun cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey? Ada soalan tak nak tanya? Ada tak yang tak faham ataupun jelas? Kalau tak ada soalan, kita teruskan. Okey, kita sambung. Yang terakhir. Yang ni yang last. Okey, contoh 13. Encik Ko telah menggunakan 650 kilowatt elektrik pada bulan November. Diberi bahawa penggunaan yang melebihi 600 kilowatt per jam, kilowatt per jam, tertinggal jam, dalam sebulan akan dikenakan cukai perkhidmatan sebanyak 600. Jadual di bawah menunjukkan bilangan elektrik rumah kediaman Encik Ko pada bulan November. Okey, soalan pertama hitung nilai X, Y dan Z. Okey, X, Y dan Z tu dalam jadual. Okey, soalan B, hitung jumlah bayaran yang tidak dikenakan cukai perkhidmatan. Soalan C, hitung cukai perkhidmatan yang dikenakan dalam bil elektrik bulan November. Okey, so yang pertama kita nak kira
berapa nilai X, Y, Z. So kalau kita nak kira ini adalah cukai apa? Kategori cukai perkhidmatan kan. So kita nak kira amount. So tengok dalam jadual, blok tarif untuk 200 kilowatt per jam. Okay, blok pro rata, kadar dia yang pertama tu 0.218. 0.218 sen kan. Okay. So yang ini macam mana dapat RM43.60 kita darab ni. 200 darab dengan 0.218. Jadi untuk dapat nilai X, kita akan darab 100 darab dengan 0.334. Sama juga untuk Y, sama juga untuk Z. So jadi A, X, 100 darab 0.334. So bersamaan RM33.40. Yang kedua Y, RM154.80. So Z nilai dia RM27.30. Okay, soalan B. Soalan B kata jumlah bayaran yang tidak dikenakan cukai perkhidmatan. So dalam soalan tadi dia kata yang tidak dikenakan cukai tu kalau melebihi 600 kilowatt per jam. Jadi nilai dia adalah RM43.60 tambah dengan RM33.40 tambah dengan RM154.80. Okey. So nilai dia adalah RM231.80. Okey, saya ada Cikgu. soalan. Ya. Saya pun nak tanya. Yang Apa Z dia? tu tak kira. Kenapa Z tak kira? Sebab dia 50 ke cikgu? Bukan. Okey, tengok balik pada soalan dia. Dia kata tadi mula-mula dia telah menggunakan 650 kilowatt per jam. Dalam bil dia, dia punya nilai tu 650. Tapi dia dah kata dah, kalau dia melebihi 600, selepas 600 baru dia kira kena darab dengan 600 tu. Jadi soalan kita yang tidak dikenakan kan. Maksudnya yang nak kurang daripada, maksudnya kita akan kira sampai 600 sajalah. Kalau dah lebih 600 baru kita akan darab 6% kan. Betul? Jadi kalau tengok ni yang pertama 200 tambah dengan 100 dah 300. Tambah lagi 300 dekat sini adalah 600. Sebab tu kita tak ambil nilai yang akhir sekali Z tu. Faham tak? Faham. Okey. Awak nanti, awak tengok bil elektrik rumah awak. Okey, awak tengok berapa penggunaan sebulan. Dia akan tulis situ semasa atau bulan lepas. Okey, tengok yang semasa. Lepas tu dekat bahagian bawah tu nanti dia akan kira setiap berapa tu dia ada jadual dia. Maksudnya 200 blok pertama tu berapa. Lepas tu kalau selebihnya tu berapa. Baru kalau banyak daripada tu baru dia akan dikenakan. Jadi dekat sini soalan dia kan tak nak kan. Tidak dikenakan cukai perkhidmatan. Jadi kita akan kira 600 yang pertama sahaja. So tu nilai dia. Soalan yang terakhir, kira cukai perkhidmatan yang dikenakan. Jadi cukai perkhidmatan kenakan pada mana? Cukai perkhidmatan tu dia akan kenakan pada nilai RM27.30 kan, nilai Z. Betul? Betul tak? Betul. Sebab dia lebih. Yes, sebab dia barulah situ kita kira. Jadi RM27.30 tu kita akan darab dengan berapa kadar tadi? Dia kata 6%. So kita darab 6%. Jadi cukai perkhidmatan adalah RM1.64. Jelas? Terima kasih. Okey. So ada soalan tak nak tanya? Okey, kalau tak ada soalan, kita sebenarnya dah habis dah tajuk bab 4. Okey, kita dah habis tajuk bab 4. So kalau awak tengok daripada contoh 11, contoh 12, contoh 13, okey, soalan dia akan tanya berkaitan lah dengan cukai tadi. Dia akan tengok macam mana kita nak kira setiap jenis cukai. Kalau cukai pintu nak kira macam mana, cukai jalan nak kira macam mana. Okey, kalau soalan yang melibatkan macam cukai jalan, cukai pendapatan tu semua, saya rasa dia akan bagi pada awak jadual tu.
Jadi jangan rusing, tapi kalau untuk buat latihan dalam buku teks, kita kena rujuklah jadual yang warna pink tu untuk cukai pendapatan. Samalah dengan cukai jalan. Okey, ada tak soalan nak tanya? Ada? Nak tanya soalan? Tak ada. Okey. Saya nak bagi awak sedikit homework. Okey. Homework tu ada ni muka surat semalam ni dekat muka surat 113 kan? Okey. Dekat muka surat 118. Buku teks tu muka surat 118. Sekejap, saya ada tak buku teks? Saya tunjuk. Okey ni. Okey, soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2. Okey, tak perlu salin soalan tu. Laju sangat. Ni soalan ni. Surat 118, soalan nombor 1 ni dengan soalan nombor 2. Okey, awak jawab atas kertas, tak kisahlah kata apa-apa pun. Tunjuk jalan kerja, lepas tu snap hantar kat saya. Saya bagi masa hari Sabtu dan Ahad ni. Saya nak tengok awak faham ke tak faham. Okey, boleh Kalau ada macam masih lagi ada keliru ke, tak faham, kurang jelas, boleh PM saya. Okey? So, saya rasa kita akan stop kita punya kelas ni dekat sini. Kita akan jumpa minggu hadapan lah.